Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yad'u ila daris salam, alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi ila yaumil ba'thi wal qiyam. Amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sidang hadirin mukminin mukminat rahimakumullah, setelah kita bercuti kuliah-kuliah ilmu agak lama dengan saya, maka malam ini kita kalungkan puja dan puji syukur yang tidak terhingga kepada Allah yang dengan izinnya dapat kita diketemukan lagi dalam Raudhatul Ilmu, di dalam rumahnya. Dan insya-Allah kita harapkan kita dapat lebih banyak baja-baja iman daripada ilmu-ilmu yang disampaikan, dan insya-Allah kita akan merasai nikmat kekuatan iman melalui ibadat kita, melalui sifat kita yang suka kepada kebaikan, sifat kita yang benci kepada kejahatan, dan insya-Allah kita sentiasa menjadi al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, iaitu orang yang sentiasa mengajak kepada yang ma'ruf, yang baik, yang mulia, yang disukai oleh Allah, yang disuruh diperintah oleh Allah, dan kita menjadi orang yang suka mencegah daripada segala kejahatan, kemungkaran, maksiat yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Tuan-tuan, alhamdulillah kita berjumpa ni pada masa ni Pulau Pinang dalam pukulan derian. Pulau Pinang ni ketika Allah berikan durian, nikmat durian yang banyak lah, akibatnya Jambatan Pulau Pinang pun dapat cukai lebih pasal ramai kereta masuk, ramai pelancong datang. Peniaga-peniaga pun hak meniaga derian pakai senyum, pakai kenyih seronok lah, pasal apa? Laba dan untung bertambah. Pemilik-pemilik dusun derian pun tak kering gusi lah, senyum. Pasal apa? Pasal tahun ni Allah bagi lebih rezekinya. Cuma kita peringatkan, saya dan tuan-tuan, kita hidup dalam nikmat. Jangan hilang sedikit nikmat, kita sudah jadi cemas. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Ibrahim ayat 34, wa atakum min kulli ma sa'altumu, kami kurniakan kepada kamu apa yang kamu minta, apa yang kamu mau. Apa yang kita minta, kita teringin semua Allah bagi. Kita minta secara umum saja, ya Allah kurniakan kami nikmat-Mu ya Allah. Allah bagi nikmat ni macam-macam nikmat, dari buah kayu sampai kita tak larat nak sebut nama jenis dia. Daripada sayur, kita pun tak larat sebut jenis-jenis sayur. Daripada bahan makanan laut, kita tak larat sebut jenis makanan laut, punya banyak. Padahal kita minta umum, ya Allah kurniakan rezeki kepada kami. Oleh kerana Allah itu maha penyayang kepada hamba-Nya. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, kami berikan kepada kamu apa yang kamu minta. Allah Ta'ala sambung lagi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kamu bilang satu persatu nikmat kurniaan Allah, nescaya kamu tak mampu membilang, menghitungnya. Tapi kata Allah ayat yang belakang tu, innal insana la zalumun kafar, makhluk aku yang nama manusia ni, kata Allah, la zalumun,
makhluk yang bersifat zalim. Zalim. Kafar lagi suka menderhaka kepada Allah. Artinya banyak juga orang yang terima nikmat tu lupa pemberi nikmat. Tu dia. Banyak orang yang menerima nikmat atau banyak orang yang Allah kurniakan nikmat padanya lupa kepada Allah yang memberikan nikmat. Bukan setakat lupa, kafar, menentang pula tu. Menentang pula. Menentang, menipu, kecoh, semua masuk dalam tu lah. Ya. Kemudian Allah Ta'ala ulang lagi dalam surah An-Nahl, lebih kurang tak silap saya ayat 18 kot, ayat 14 kot. Allah Ta'ala sebut, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu bilang satu persatu nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu, tak mampu kamu menyusun, membilang, menghitungnya, tak mampu. Inna rabbi la ghafurur rahim. Tapi walaupun kamu banyak lupa kepada Allah, ya, banyak kamu lawan Allah, kamu tak bersyukur pada Allah, Allah itu selama-lamanya tetap Maha Pemurah lagi Maha Pengampun. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ramai orang yang makan buah kayu terlupa kepada Allah, tak semayang, tak keluar zakat, tapi Allah duk bagi situlah. Ramai orang yang Allah Ta'ala bagi sedikit saja kurang, dia mengeluhlah, ya Allah. Padahal yang Allah Ta'ala kurangkan tu tidaklah lebih baik daripada apa yang ada pada dia. Hilang buah kayu. Buah kayu tu nilainya tak seperti mana kalau dibandingkan dengan mata yang boleh melihat, telinga yang boleh mendengar, tubuh badan yang ada sihat dan ada kudrat. Itu nikmat yang lebih hebat lagi. Ada orang juga tuan-tuan, dia sihat, boleh menafas elok, telinga tak pekak, mata tak buta, telinga pun tak tuli, sihat insya-Allah. Dekat menunggu di kedai kopi 3 jam, okey, tak ada masalah. Ya. Cuma derian melanda dia tak jadi. Dia mengeluh, Tuhan, derian melanda aku ni tak jadi semua. Padahal hak dia mengeluh tu, Allahu Akbar, sikit sangat kalau nak dibandingkan dengan nikmat nyawa, nikmat tubuh badan, nikmat mata yang boleh melihat, nikmat akal yang boleh berfikir, nikmat tubuh badan dengan sihat yang boleh berjalan sana sini. Tapi dia tak nampak, tuan-tuan. Ya, sebab itu tuan-tuan, banyak-banyak perkara yang kita selalu kena ingatkan atau kena sering ingatkan, kena peringatkan selalu, kata orang Sungai Batu ni, ialah antaranya ialah mengingatkan kita tentang erti bersyukur dengan apa yang dikurniakan Allah. Dan tentulah nikmat yang asalnya ialah bukan buah kayu. Nikmat yang asalnya bukan makan minum. Nikmat yang asalnya ialah nyawa dan tubuh badan. Nikmat yang asalnya pada kita ini ialah anggota-anggota yang Allah beri pada kita yang boleh digunakan untuk hidup. Mata dengan kuasa memandang, telinga dengan boleh mendengar, mulut boleh bercakap, boleh makan, minum. Itulah nikmat yang asasi kepada kita. Janganlah bila kita sikit duit tak ada aja duk puasa Allah, aku ni gelap lah, masa depan tak ada lah. Tak, duit ringgit itu tak seperti mana kalau dibandingkan dengan nyawa yang Allah beri atau nafas yang Allah Ta'ala beri. Jadi insya-Allah tuan-tuan, cubalah hayati ayat daripada surah Ibrahim ayat 34. Ya, di dalamnya Allah sebut, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Ya, kalau kamu bilang nikmat kurniaan Allah kepada kamu, kamu tak mampu membilang, menghitungnya. Namun perangai dan sikap manusia ini suka melakukan benda yang zalim, benda yang tak baik, dan suka menentang, melawan dan menderhaka kepada Allah. Dan Allah ulang lagi di dalam surah An-Nahl ayat 14, ya, tuan-tuan semak tengok, dia kata wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha inna rabbi la ghafurur rahim. Ya, kalau kamu
nak bilang nikmat yang Allah beri kamu tak mampu, ya. Dan tetapi Allah itu walaupun menerima derhaka atau penentangan daripada hambanya, maka Allah itu tetap maha pengampun lagi maha penyayang kepada hambanya, ya. Tak adalah seorang yang menderhaka kepada dia tak ada makanan. Tak adalah seorang hamba Allah yang melawan Allah itu hilang tempat tinggal, semua ada belakang. Jadi kita peringatkan diri kita, lagi banyak nikmat mesti diiring dengan lagi banyak syukur. Lagi banyak syukur mesti ditunjukkan lagi banyak dan lazat kita beribadat pada Allah, ya. Lagi banyak nikmat Allah Ta'ala bagi, lagi banyak sedekah yang kita tunaikan pada jalan Allah. Lah ni momentum sedekah ni makin baik kita tengok, ya. Tadi saya sampai di masjid ni agak awal, pasal hari ni traffic jam tak ada. Saya terlupa kata hari ni public holiday. Saya mari waktu yang sama juga, tapi kurang jam. Sampai sini awal. Nak park kereta pun tak boleh di masjid, tuan-tuan. Panggilan deriannya pasal seluruh tengok pelik kereta tu Kuala Lumpur, wilayah Negeri Sembilan tu dia. Dan tentunya antara yang menerima nikmat daripada kebanjiran tetamu-tetamu jauh dan dekat itu ialah tabung masjid. Tu tabung masjid tu, ya. Saya duduk di depan tu tadi ni belum kaki sakit, naik khabat tangga tu berdiri tarik nafas sebelum nak masuk masjid. Dua orang lalu, dua orang tu masuk duit dalam tabung. Alhamdulillah, masya-Allah. Cuma warna aja beza. Ada biru, ada hijau. Kita duk harap banyaklah merah dengan warna sepat benua masuk. Pasal apa? Pasal demikianlah kita keluar duit asu nak beli derian, mana keluar duit biru? Ada keluar duit biru tak? Ada keluar duit biru. Masa nak beli derian tak? Semua orang keluar sama ada sepat benua 50 dengan ipan bara. Satu ya warna kita buat keluar waktu nak beli derian. Kita harap warna itulah yang akan masuk ke dalam tabung masjid. Alhamdulillah. Tapi saya yakin bahawa kalau tuan-tuan Jawatankuasa bilang duit derma daripada tabung-tabung yang ada tu, insya-Allah pendapatan bulan ni akibat daripada panggilan dan pukulan derian ni, tabung tu akan bertambah, insya-Allah. Kita harapkan begitu, insya-Allah. Baik, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak baca hadis sebenarnya. Dalam hadis ini kita nak nak mengingatkan diri kita atau nak ambil pengajaran daripada hadis ini supaya kita dapat ikut apa yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis itu sebagai petunjuk, sebagai panduan, sebagai pedoman, sebagai peringatan kepada diri kita, insya-Allah. Baik, antaranya malam ini saya nak baca sebuah hadis, ya. Kata Rasulullah SAW, ya, baginda bersabda, berpesan kepada menantunya dan yang juga sepupunya, iaitu Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Ali. Kata Rasulullah SAW kepada Ali, ya Ali, walil ahmaqi salasu alamatin. Wahai Ali, ya, ketahuilah olehmu, orang yang bodoh itu ada 3 alamatnya, ada 3 tandanya. Kalau nak kenal orang bodoh tu, tengoklah ini 3 tanda dia. Tuan-tuan, dalam kita hidup ni, tuan-tuan duk mengaji ni, ada satu kalimah jahil, ada satu kalimah bodoh. Bodoh dengan jahil ni lain-lain, tuan-tuan. Jahil ni tak tahu. Jahil ni tak tahu arti bahasa-bahasa nombor 2-nya, tak ada ilmu. Dia belajar baru hilang kejahilan dia. Tapi hilang jahil tu dalam bidang tu ialah dia tak tahu buat masak. Dia mengaji ilmu buat masak, akhirnya dia boleh masak. Tapi ilmu lain dia jahil juga. Ilmu tu je dia boleh. Satu lagi bodoh.
Bodoh ni bukan tak ada ilmu, cuma tak dapat manfaat daripada ilmu dia. Bodoh ni orang ada ilmu, cuma dia tak dapat manfaat daripada ilmu dia. Ilmu dia tu tak membawa kebaikan pada diri dia. Artinya macam orang kata tuan-tuan, aku dengar kata bini hang masak gulai sedap, kami hang tak makan rumah. Tak makan pun, aku makan di kedai, tu dia bodoh. Padahal bini dia masak sedap ni. Seorang Sungai Batu ni tahu kata bini dia masak sedap, bila tak makan, dia makan tu pilau ke makan dia lain. Padahal orang restoran tepi laut untuk jawab tak kasih dia rumah ke? Tun masak sedap ke mai? Dah dia kata dia tak makan, dia nak makan sini ke? Tu. Beza antara jahil ni tak ada ilmu langsung. Artinya bahasa nombor 2 kita ni, dia tak tahu. Dia tak tahu macam mana nak tanam pokok durian, nak jaga pokok durian. Dia kena belajar baru dia jadi tahu. Yang bodoh ni artinya orang tu dia tahu cara-cara nak jaga pokok durian, tapi dia malas nak jaga. Tu bodoh. Oleh sebab itu Rasulullah SAW sebut, dia kata, ya Ali, walil ahmaqi salasu alamatin. Orang bodoh itu ada 3 alamat, ada 3 petanda, ada 3 petunjuk. Nak tahu, nak kenal orang bodoh. Kita pun kena ambil juga alamat ni, tengok diri kita. Cerdikkah kita ni, bodohkah kita ni? Kadang-kadang kita perasa kita cerdik, tapi kena suluh dan cermin lah tengok. Nak tengok kelingking kita, tangan kita elok tak elok, kena selak baju sendirilah, orang boleh tengok elok tak elok kan. Tapi kalau sedap orang puji itu silap lah. Baik, kata Rasulullah SAW, yang pertama, at-tahawun fi faraidillah. Orang bodoh itu tanda dia yang pertama, kata Rasulullah, suka meringan-ringankan benda-benda yang fardu. Suka meringan-ringankan, suka main-main, tak ambil berat. Kata orang tak ambil berat, Allah semayang nanti lalu saat ni lah boleh semayang, pukul 6.30 boleh semayang sehari. Dia tak ambil berat. Man, you are still young man, enjoy lah dulu, tua-tua ni taubat lah. Waktu gaji tengah mencanak naik tu, tak teringin nak pergi Mekah. Dia tak teringat nak pergi Mekah. Dah daftar sekali, tengok boleh pergi Mekah tahun 2086. Baru tu masa baru tu baru teringat, Allah mak. Dulu waktu gaji tengah mencanak naik tu, dia tak ingat nak pergi Mekah. Sebut kata nak pergi Honor dulu, nak pergi Jepun, nak pergi Hong Kong, nak pergi Sydney, nak pergi Afrika Selatan, nak pergi Casablanca. Bukan main. Tengok pasport cop penuh. Tu dia. Daripada Hatnyai, Krabi sampai Phuket, lepas tu pergi Indonesia, Lombok, Makassar, semua pusing habis. Dia kata aku kok belah Asia ni tak ada negeri yang aku tak pergi. Kata tu dia. Dia tanya, jejak lagi di Mekah. Yang tu dia kata nanti selalu lah ni. Dia kata pergi Mekah lah ni pun balik banyak duk terbatal. Dia kata dia kata balik pada Mekah waktu muda ni banyak duk terbatal. Dia kata nanti tua lah. Ni perangai meringan-ringankan atau tak memberatkan atau tak ambil berat tentang apa yang difardukan oleh Allah. Apa yang disuruh oleh manusia, dia buat lewat, dia terkah. Kamu tahu tak, kita main golf pukul 8.30 pagi, yang main pukul 10 pasal apa? Allahu Akbar, ya Allah. Tengok tuan-tuan. Sebab tu kata Allah, kamu janganlah kata orang bodoh tu kerana dia tak masuk universiti. Jangan kata orang bodoh tu kerana tak ada SPM. Lagi mulut dia tak burung orang tu, dia baik dan dia cerdik nama dia.
Kalau hang sijil berlambak pun, kalau hang duk menghung orang, ya, sedangkan bercakap benar itu disuruh oleh Allah, itulah orang bodoh. Orang bodoh ini ialah bukan dia tak tahu, tapi dia tak reti. Beza antara tak tahu dengan tak reti. Zaman lah ni banyak orang tak reti daripada banyak orang tak tahu. Tahu berlambak sekolah kebangsaan ni, daripada balik pulau nak sampai Tang JT tu ada berapa puluh sekolah kebangsaan. Universiti tetaplah ada USM. Tu hak swasta tak kira lagi. Artinya banyak orang ada ilmu, tapi malangnya dia tak ambil manfaat, dia tak dapat manfaat daripada ilmu dia. Sebab itu kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kalau kamu nak kenal orang tu bodoh ke cerdik ke, ni alamat, ini petanda, ini petunjuk orang tu bodoh. Pertama, meremeh-remehkan apa yang difardukan oleh Allah. Dalam kampung ni ada tak orang yang meremeh-remehkan apa yang difardukan oleh Allah? Ada tak? Kadang-kadang umur sampai 60 dah sekali tak masuk korban gitu tuan. Umur 60 lah sekali tak pernah masuk korban. Bukan nak kata korban sekor lembu dah. Sekor lembu kot-kot lah dulu masa 2500 tu tak apalah, banyak lah orang nak masuk buat korban 300, 400 seorang-seorang, ya, satu bahagian. Bila ni sekor lembu dah main 5,000 ni. Dia duk pakiak kata 5,000 ni antara nak pajak darian, nak ambil lembu, menang pajak darian. Menang pajak darian. Lepas tu umur 60 lah tak masuk lagi. Sedangkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun fala yudhah. Barang siapa di antara umatku yang Allah kurniakan senang lenang. Senang, walaupun tak kaya tapi senang. Duit ada, semua ada, masya-Allah, rumah pun tak hutang, kereta pun tak hutang, apa pun tak hutang. Anak 3 orang, 4 orang nikah lagi ada belakang dah. Cucu tiap-tiap tahun duk ada baru. Tiap-tiap tahun anak dia, menantu dia beranak. Tiap-tiap tahun panggil orang Sungai Batu nuri cukup kepala. Allah punya bagi nikmat, tapi tak masuk juga. Tak buat juga korban. Ya, kata Rasulullah, fala yuqarribanna musallana. Orang macam ni kata Rasulullah, tak payah duk susah payah mai rumah kami lah. Berarti hampa tak payahlah duk main masjid, duk semayang pergi terbalik. Pasal apa? Hampa kena kut. Hampa kena kut. Allah bagi senang lah, tak mau masuk korban tak. Fala yuqarribanna musallana. Pasal apa yang Rasulullah marah tu? Pasal apa? Pasal dia tidak mengambil berat apa yang difardukan oleh Allah. Walaupun korban itu bukanlah sampai wajib fardu ain, tapi itulah alamat untuk kita buktikan bahawa kita ni hamba yang bersyukur, dan itulah alamat kita nak menebuskan dosa kita dengan menumpahkan darah binatang korban. Ni saya baca bab ni tuan-tuan janganlah marah. Pasal apa? Pasal hujung bulan ni 29 hari bulan Jun tu bersamaan dengan 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah di sana wukuf di Arafah, di sini Aidil Adha, dan Aidil Adha tu nama dia raya korban, dan raya korban ni raya ibadat, padanya sembelihan korban 4 hari itu, ya. Hari pertama, kedua, ketiga, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, ya. Hari-hari itu dibolehkan kita sembelihan korban, dan korban itu pula adalah kita tempah kenderaan kita di akhirat nanti. Di akhirat pun ada kenderaan juga. Kita tak mau di akhirat nanti duduk rumah cantik bukan main syurga kita. Tuan-tuan, rumah siapa yang cantik, yang besar di Sungai Batu ni? Rumah punya besar, punya cantik. Kenderaan dia Honda Kapcai. Ada? Ada? Tak ada. Komand-komand pun pesona. Komand-komand pun pesona.
nak sama dengan makna rumah tu. Rumah dah besar elok apa semua, takkan nak buh kereta Proton Saga besi pertama tu ni. Dah, dia buh kereta lain lah. Ya. Jadi macam itulah kita di syurga nanti. Kalau kita rajin buat kebaikan di dunia ni, tempat kita di syurga, fi jannati adnin, dalam syurga adnin. Dan kenderaan kita selari dengan nikmat syurga tersebut. Apa dia? Kenderaan itu adalah binatang yang kita sembelih sebagai binatang korban di dunia ini. Sebab tu tuan-tuan, kalau sampai umur 50 lebih tak menyertai korban, tak teringin pun nak korban, ini kata Rasulullah, ni orang bodoh. Orang bodoh. Ni tuan-tuan lagi tuan-tuan pakai kepung saya di kereta pula pasal kata kau orang bodoh. Tak, bukan saya kata, Rasulullah abang. Rasulullah abang. Ya. Yang kedua, apa alamatnya? Alamat orang yang disebut oleh Rasulullah sebagai orang ahmak, bukan jahil, bukan jahil. Jahil lain. Jahil ni tak tahu dan tak ada ilmu. Yang ni ada ilmu tapi tidak dapat manfaat daripada ilmunya. Tak buat seperti yang disuruh oleh ilmunya, itu bodoh. Banyak bersembang, ni tak alamat kedua nah. Banyak bersembang ketika berada di majlis zikir kepada Allah. Banyak bersembang ketika berada di majlis zikir kepada Allah. Orang panggil tahlil. Orang lain tahlil, dia duduk bawah tak naik atas, dia punya pulun sembang di bawah lah. Ya Allah, ligan dengan kayu katuk kepala. Ataupun masjid ni adalah zun zikrullah. Zun zikrullah. Ni kawasan yang berbanding dengan tempat lain, kawasan inilah yang paling banyak zikrullah. Orang nu zikir cara ni, orang ni zikir cara ni, orang ni istighfar, orang nu tahlil, orang nu tahmid, orang ni takbir. Pendek kata, siapa yang duduk dalam masjid, dia mengkayakan dirinya dengan zikrullah. Dia mendepositkan, dia buat simpanan zikrullah. Tiba-tiba ada makhluk hidup sembang derah kami dalam masjid. Dia bersembang lah, ya Allah. Kadang-kadang sampai waktu orang duduk mengajak sembang ni, Allah, dia bersembang sungguh lah, ya Allah. Itu yang Rasulullah SAW sebut. Dia kata pada hari kiamat nanti ada satu makhluk namanya Quraisy. Bukan Quraisy dah, Quraisy. Quraisy. Binatang ini tinggi daripada bumi sampai ke langit. Besarnya tak kira dah. Mukanya garang lah, ya Allah. Malaikat tanya dia, wahai Quraisy, kau nak pergi mana ni? Nampak marah sangat ni. Quraisy kata, aku nak pergi cari manusia-manusia ni, aku nak ajak dah cukup-cukup. Quraisy jawab, ya. Dan salah satu kumpulan manusia yang dia pergi cari, dia nak ajak cukup-cukup ialah al-mutakallimuna fil masjid, orang yang bersembang dalam masjid. Orang yang bersembang dalam masjid. Pasal dia mencemarkan tempat zikrullah, dia mengotorkan tempat zikrullah. Apalagi manusia ni kalau bersembang, maka ajinomotonya ialah pemohong. Tu ajinomoto dia. Kalau tak ajinomoto dia motor dia tak nak memohong, maka ajinomoto dia nama merapu. Itulah ajinomoto orang sembang. Maka kata Quraisy, aku nak pergi cari, salah satu yang aku nak pergi cari, aku nak ajak dia cukup-cukup ialah orang yang al-mutakallimuna fil masajid, orang yang suka bersembang waktu duduk di masjid. Padahal inilah tempatnya hujan zikrullah. Padahal tempat inilah tempat membajai zikrullah. Padahal tempat inilah iman suka kepada zikrullah. Nak bersembang bab dunia, sembang dah, tak ada masalah. Tapi bersembang dengan cara yang bersopan, beradab, bertertib. Ya? Takkan nak tanya derian hang jadi, tak apalah.
tapi dia pulun setengah jam sembang bak darian tak jadi, ya mana boleh lagu tu, tak boleh. Sembang patut badan cukup lah, tanya apa abang macam mana darian laku elok kan, alhamdulillah jadi, cukup lah. Ya, yang lain tu ambil kesempatan untuk mengkayakan simpanan akhirat kita dengan mendepositkan zikrullah, memperbanyakkan zikrullah. Oleh sebab itu kata Rasulullah, hamba Allah yang dianggap bodoh ataupun alamat orang bodoh itu apabila ia bersembang, bercakap-cakap pada majlis yang sepatutnya dipenuhi dengan zikrullah. Masjid atau surau, ya, atau majlis-majlis yang dibuat dengan tujuan mengkayakan zikrullah, menghadiahkan pahala zikrullah kepada si mati. Kita piduk pulun sembang, jahat kalinya dah sembang di bawah tu, dia tak naik tali atas, isap rokok lagi tambah. Amboi mak, kita nak kata apa, kita tak reti lah. Itu dia tuan-tuan, jangan kita sampai jadi bodoh macam tu. Sebab saya sebut sekali lagi tuan-tuan, bodoh berbeza dengan jahil. Jahil itu tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu tu makna dia tak tahu. Dia belajar baru dia ada ilmu, baru dia jadi tahu. Tapi bodoh ni tak. Bodoh ni dia ada ilmu, cuma dia tak dapat manfaat daripada ilmu dia. Dan dia tak dapat kebaikan. Ilmu tak menyumbang kebaikan pada diri dia, bahkan membawa benda tak elok kepada diri dia. Contohnya ni, dia takkan dia tak reti kot, majlis ni majlis zikrullah, hidup bersembang buat apa? Dia bersembang, dia pulun bersembang. Sebab itu Rasulullah mengingat pada Sayyidina Ali, wahai Ali, kalau kau nak tahu siapakah orang yang bodoh, antara alamat orang bodoh ialah selalu bercakap-cakap, bersembang-sembang ketika berzikir kepada Allah, ketika kita berada dalam majlis zikrullah. InsyaAllah tuan-tuan, kita jangan buatlah benda tak baik, tak elok tu. Jadi kita jadi bodoh. Pasal apa? Orang sebut kita kata bodoh, kita marah. Tapi perbuatan kita tu confirm kata kita bodoh. Kita punya bersembang lah. Zaman lah ni pula, kalau tak bersembang, dia duduk belik handphone dia. Sampai waktu khutbah pada belik handphone dia juga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang kita katakan, kita tak tahu menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala atau menyalahgunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya, alamat bagi orang yang bodoh itu, kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, menantunya dan sepupunya, ialah orang yang suka mengeluh atau orang yang suka mencela apa saja yang dikurniakan oleh Allah. Padahal kurniaan Allah tu penuh dengan nikmat. Dia kata, oi, hujan 7 hari dah ni. Hujan 7 hari dah, oi. Nak pergi cari makan lagu mana ni? Tu dia. Padahal hujan tu Allah Ta'ala yang turunkan. Dan hujan tu sedikit pun tak ada musibah. Semua bawa nikmat. Tiap-tiap setitik air hujan itu penuh dengan nikmat. Air hujan itu disukai oleh tanah. Air hujan itu disukai oleh segala jenis tumbuh-tumbuhan. Air hujan itu disukai, sangat disukai oleh setiap haiwan yang ada dalam tanah atau setiap haiwan yang terbang di udara. Setiap titisan air hujan itu sangat disukai oleh cahaya. Setiap titisan air hujan itu sangat dinanti-nantikan oleh segala tanaman-tanaman yang membawa hasil kepada manusia. Padi, gandum, derian, langsat. Tapi dia kata, oi, hujan pula, oh, hujan. Lepas tu mai kemarau, dia mengeluh pula dah. Oi, kemarau pula dah. Kemarau pula dah. Nak motong lagu mana ni, getah tak ada. Kadang-kadang ada lagi jenis lebih teruk lagi, dia mengeluh pemberian Allah. Mengandung pula dah. Mengandung pula dah. Atau kadang-kadang
Nombor 1 perempuan, nombor 2 perempuan, nombor 3 perempuan, nombor 4 perempuan, nombor 5 perempuan, 6 perempuan. Perempuan lagi. Ni orang yang mengeluh dengan apa yang dikurniakan Allah atau tidak senang hati menerima segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Anak hamai ke lelaki ke perempuan ke, semua ada kemuliaan. Hujan banyak bawa nikmat pada manusia. Panas sama juga. Tapi itulah orang bodoh, tuan-tuan, selalu mengeluh, selalu mencela, selalu mengkeji apa yang Allah Ta'ala jadikan, apa yang Allah Ta'ala beri. Dia kata Allah, dahan tu patah, 2 dahan patah, 70 biji pi ya, 70 biji, sebiji 30 ringgit, 70 Allah dah duk kira betul pula dah. Tu dia tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dahan rian dia patah. Ya, dia mengeluh. Allah, tak ada lah rezeki kita. 2 dahan patah, oi. Satu-satu dahan kat 70 biji. Oh ya Allah. Tu dia tuan-tuan. Allah Ta'ala uji kita sikit. Pasal kemarin hang dapat banyak, tak setimpal dengan syukur kamu Allah Ta'ala beri. Kali ni dia uji. Pi motong. Ya. Dekat nak kutip dah, duduk balik buat apa tu, atau orang lain main kutip kita. Orang lain main kutip kita. Dia pusing-pusing belakang nak kutip, tinggal pot je lah. Susu tak ada. Dia punya maki tak kira dah. Dia punya maki lah, ya Allah. Arab jadah mana ni, tutuh orang semua ni. Padahal kalau ambil masa sebentar, ya, fikir tengok. Masa getah hang menjadi banyak hang kutip waktu, bertambah ada sedekah hang kat tabung masjid. Bertambah ada sedekah hang kat tabung masjid. Atau ada hang beli pelam harum manis bagi kat mak hang. Atau ada beli durian duri hitam lah bagi kat mak. 4 udah 35 ringgit. Saya pun terkejut. Dia kata betul ke harga ni? Saya tak pernah tengok. Saya tengok Allah. Abang Cuk, betul ke ni? Awak Ustaz, 4 ulas ni 35 ringgit. Betul dah Ustaz, tu DS tu duri hitam. Dia kata tu dia. Tak apalah, biar aku kenyang dengan bau sudah lah. Nak beli tak salah. Baik beli durian kampung lah, sekilo 8 ringgit. Sebiji baru 16 ringgit, boleh makan lah. Alhamdulillah. Ya. Jadi tuan-tuan, kata Rasulullah pada Sayyidina Ali, untuk kita jadikan panduan ataupun peringatan pada diri kita bahawa bodoh tu bukanlah diukur kata dia tak masuk sekolah. Bodoh tu bukanlah dilihat, dinilai daripada dia tak pandai. Tapi bodoh sebenarnya adalah lain. Dan Rasulullah bagi tahu, inilah ukuran, inilah petunjuk, inilah alamat manusia yang bodoh. Satu, meringan-ringankan apa yang difardukan oleh Allah. Tak ambil berat. Tak mengutamakan apa yang disuruhkan oleh Allah. Kalau disuruh oleh manusia, titah dijunjung. Titah dijunjung. Kalau Allah Ta'ala suruh, kalau boleh tangguh, tangguh. Kalau boleh lewat, lewat. Kalau ada peluang tak buat, tak buat. Tu orang bodoh, kata Rasulullah. Itu orang bodoh. Ali, tengok dalam kalangan orang-orang kamu ada orang macam ni. Tak mengutamakan, tak mementingkan, tak menjunjung tinggi apa yang Allah Ta'ala suruh daripada fardu-fardunya. Dan yang kedua, kata Rasulullah SAW, orang yang bodoh ni orang yang duduk dalam majlis rahmat Allah, iaitu zikrullah, tapi sayangnya dia bersembang, dia bercakap. Dia bercakap. Dia bersambang benda-benda yang lara, benda-benda yang tak berkaitan dengan majlis tersebut.
Dan itulah tabiat dia. Dia suka cari rakan kongsi sembang. Dia pergi cari orang tu. Main ni. Dia buka buah tak kira dah. Syok lah dia sembang tak kira dah. Ini tuan-tuan, berlakulah masyarakat kita. Tapi nak tegur cukup susah. Dia tengok kita tinggi, tinggal atas bawah, atas bawah, atas bawah. Dia tengok jangan main. Tapi kita tak tegur macam mana tuan-tuan. Ni Rasulullah kata ni, kita nak mematikan kebodohan itu, nak stop buang kebodohan itu. Janganlah duk sembang di majlis zikrullah. Kalau tak mau dengar pun, start motor balik dah, tak apalah. Bila duduk sembang, duduk cong dalam ni, buat apa? Ya? Duduk dengar baik-baik dan sebagainya, insya-Allah. Atau turut serta dalam zikrullah, insya-Allah. Dan suka mengeluh, suka mencela, suka memandang rendah atau memandang hina apa yang Allah Ta'ala kurniakan daripada kebaikan-kebaikan. Contohnya tadi, dan saya beritahu tadi lah, kemarau panjang. Dia duduk di kawasan Bendang, dia mengeluh tentang kemarau panjang, tak sudi nak menerima kemarau tersebut. Sedangkan kemarau itu adalah perimbangan cuaca untuk Allah hiburkan hamba-hamba dia. Jadi itulah kadang-kadang getah kita tak ada susu untuk satu tempoh yang lama, dia mengeluh, Allah tak ada susu lah getah aku ni, macam mana lah aku nak sekolah empati, Allah Ta'ala buat gini kat aku. Yang tu tak boleh. Ya, insya-Allah tuan-tuan. Jadi ambillah hadis ini, jadikan panduan, jadikan pedoman, dan kepada diri kita jadikan peringatan untuk bahan muhasabah, untuk mengelokkan diri kita supaya kita menjadi hamba Allah abdan syakura, hamba Allah yang sentiasa bersyukur kepada Allah. InsyaAllah kalau ada izin Allah, kita jumpa lagi 2 minggu dari sekarang, insyaAllah. Ya, kita jumpa lagi lah, insyaAllah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة والاستقامة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.